Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, macam mana semua? So, untuk hari ini, jom kita pasak sejarah bersama cikgu. Dan kita masih lagi dalam bab 8, iaitu pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan. Dan untuk kali ini, kita akan lihat kepada, masih lagi dalam 8.1, iaitu mengenai pembangunan ekonomi. Cuma pada kali ini kita akan lihat macam kalau sesi kita sebelum ni kita lihat rancangan pembangunan 5 tahun. So untuk sesi kali ini cikgu nak bawa kamu semua kepada kita lihat kepada dasar. Bermaksud kita akan lihat kepada dasar pembangunan ekonomi. Okey. Bila kita sentuh mengenai dasar pembangunan ekonomi ni, ni antara senarainya yang kita akan masuk nanti. Dia ada 6 di sini, iaitu kita mula-mula kita akan tengok tentang dasar pertanian negara atau kita kenali dia singkatan dia DPN. Yang kedua adalah dasar pensyarikatan Malaysia, di mana nak jadikan Malaysia ni anggap Malaysia macam sebuah syarikat. Dasar penswastaan, di mana nak mengurangkan beban kerajaan. Jadi kerajaan buatlah dasar penswastaan ni, diberi keterlibatan pihak swasta. Kemudian kita ada dasar hala 7 cara baru, di mana kalau dasar hala 7 cara baru ni dia berkaitan mengenai kita nak membangunkan kawasan luar bandar. Kemudian yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran negara atau DPDPN, di mana untuk dasar ni adalah kita nak mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang berterusan, dan akhir sekali adalah dasar kependudukan. Di mana kalau dalam dasar kependudukan ni kita nak mencapai sasaran lah untuk 2100 nanti penduduk Malaysia dah cukup 70 juta orang. Okey, itu antara tentang 6 dasar yang cikgu akan sentuh hari ini. So, kita pergi dulu untuk yang pertama, iaitu dasar pembangunan ekonomi. Yang pertama, iaitu dasar pertanian negara. Okey, DPN dasar pertanian negara ni atau DPN ni, dia mula dilancarkan pada 12 Januari 1984. Okey, apa matlamat DPN ni? Okey, jadi dia pun pertanian kan, jadi dia mesti menjurus kepada pertanian. Jadi matlamat dia yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap yang maksimum. Maksudnya kat sini nak meningkatkan pendapatan pertanian ni ke tahap yang maksimum, menerusi kita kata pengurusan sumber ekonomi negara yang cekap dan berkesan. Ini untuk yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian. Okey, yang keduanya pula adalah untuk memaksimumkan pendapatan pekebun kecil. So di sini kita lihat untuk nak meningkatkan taraf hidup pekebun kecil ni semua kan, dari segi pendapatan dia, jadi nak memaksimumkan pendapatan pekebun kecil. Dan yang ketiga ialah untuk memajukan komoditi utama yang dianggap yang berpotensi lah untuk ekspor. Maksudnya komoditi utama yang kita rasa yang berpotensi untuk diekspor tu, maka dimajukan komoditi ni. Okey, itu antara matlamat dia 3. So untuk meningkatkan pendapatan sektor pertanian, memaksimumkan pendapatan pekebun kecil dan untuk memajukan komoditi utama. Okey, kita tengok pula strategi dalam DPN. Okey, antara strategi dalam DPN ni adalah untuk menggalakkan pembukaan tanah baru melalui Ferda. Kita tahu kan Ferda dalam rancangan Melaya pertama dah dibuka tu. Jadi dia menggalakkan pembukaan tanah baru. Okey, yang kedua, program pembangunan in situ diperkenalkan. Apa dia program pembangunan in situ ni? Program pembangunan in situ ni merupakan strategi yang kerajaan buat untuk meningkatkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada. Biasanya diperkenalkan ni adalah untuk memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah. Sebab tu di mana kawasan yang berproduktiviti rendah, maka dia adakan program pembangunan in situ di situ.
Kan? Okey. Kemudiannya kita ada strategi yang ketiga adalah menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian. Okey, macam mana pula menyediakan perkhidmatan sokongan pertanian ni? Maksudnya disediakan sokongan dalam aspek sama ada dalam pemasaran, kredit, penyelidikan, subsidi dan sebagainya lah. Ini kira perkhidmatan bantuan lah yang diberi oleh kerajaan untuk petani-petani ni. Ini antara strategi dia, 3 strategi ni, iaitu buka tanah baru, pembangunan in-situ, iaitu apa in-situ tadi? Memulihkan kawasan yang berproduktiviti rendah. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan sokongan pertanian, bagi bantuan lah kat sini. Okey. Selain daripada itu, dalam DPN juga kita lihat adanya keterlibatan sektor swasta. Di mana bila kita kata penglibatan sektor swasta ni mula melibatkan diri dalam projek penswastaan pertanian yang diletakkan di bawah Kementerian Pertanian. Maksudnya kita kata projek penswastaan pertanian ni mula diperkenalkan di bawah Kementerian Pertanian. Okey. Kemudiannya kita terus kepada kita terus kepada pensyarikatan yang kedua, di mana untuk dasar pensyarikatan Malaysia ni macam cikgu kata tadi lah, nak jadikan anggap Malaysia sebagai sebuah syarikat. So diperkenalkan pada 25 Februari 1983. Okey, matlamatnya merangsang pelibatan swasta secara aktif dan berkesan dalam pembangunan negara. Maksudnya dalam pensyarikatan sama juga nak melibatkan pihak swasta. Dalam pertanian tadi pun nak melibatkan pihak swasta juga. Dalam pensyarikatan, bila kita letak dasar pensyarikatan pun ada juga pelibatan pihak swasta, tapi yang ni dia nak secara aktif. Okey. Dasar ni menganggap, ni cikgu kata ni, Malaysia sebuah syarikat dimiliki bersama oleh kerajaan dan swasta. Maksudnya kita ni sama ada kerajaan atau swasta ni, penduduk di Malaysia ni, tak kira lah dia kerja apa sekalipun, dia mesti menganggap yang Malaysia ni sebagai sebuah syarikat. Jadi bila kita kata kita ni sebagai Malaysia ni sebuah syarikat, jadi semua kaki tangan kerajaan ataupun swasta, dua-dua kerajaan dan swasta ni merupakan pemilik saham dan pekerja yang dipertanggungjawabkanlah untuk majukan syarikat ni. Sebab Malaysia dah sebuah syarikat, so kita ni sebagai penduduk, sebagai yang bekerja di sini, sama ada kerajaan ataupun swasta, kita mempunyai tanggungjawab kita untuk majukan syarikat kita ni, iaitu Malaysia lah. Okey, sebuah panel perunding telah dibentuk di sini, di mana antara panel perunding ni antara pihak kerajaan dengan pihak swasta lah. Dan pegawai kerajaan mula ditempatkan di syarikat swasta. Kenapa ditempatkan di syarikat swasta? Untuk jalinkan hubungan dan berkongsi kepakaran. Jadi pekerja-pekerja kerajaan ni pergilah ditempatkan dekat syarikat swasta ni untuk dapatkan pengalaman lah, kepakaran dan jalin hubungan dengan pihak swasta. Dan pihak swasta pula, sebab kita kata keterlibatan dengan nak membangunkan Malaysia ni. Jadi pihak swasta perlu memahami dasar kerajaan dan dia mesti mengutamakan kepentingan nasional. Dalam aktiviti ekonomi yang dijalankan, dia mesti pentingkan kepentingan nasional. Di samping apa? Dia nak dapatkan keuntungan. Biasanya kita dengar swasta ni memang dia akan memaksimumkan keuntungannya. Tak salah. Tapi dalam masa yang sama, apa yang kerajaan nak di sini ialah dia mesti apa? Dalam masa dia dapatkan keuntungan ni, dia juga mesti mengutamakan kepentingan nasional dia. Okey, pihak kerajaan pula kan bertindak menjadi memberi perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi sektor swasta. Jadi bila sektor swasta melibatkan diri dalam dasar kerajaan ni, maka macam pihak kerajaan pula dia memberilah perkhidmatan sokongan kepada pihak swasta ni supaya segala urusan dia mudah. Dia kata diuruskan dengan mudah lah. Okey. Yang ketiga adalah dasar penswastaan.
Okey, penswastaan ni pun sama juga, dia melibatkan pihak swasta jugalah. Dilancarkan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada Mac 1983 di sini. Dan menerusi dasar ni, kerajaan telah memindahkan sama ada perkhidmatan ataupun perusahaan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Okey, matlamat dia, kenapa kerajaan buat macam ni? Kenapa pindahkan perkhidmatan, perusahaan, apa benda semua ni kepada sektor swasta? Okey, matlamat dia yang pertama adalah untuk mengurangkan beban kerajaan. Sebab kalau sebelum ni kerajaan yang tanggung. Tapi sekarang ni kita lihat pihak swasta yang uruskannya. Jadi saya tak langsung mengurangkanlah beban kerajaan ni. Yang keduanya, dapat meningkatkan produktiviti serta kualiti. Produktiviti serta kualiti perkhidmatan ataupun barangan. Sebab apa? Sebab produktiviti dan kualiti ni sebab dia telah diuruskan oleh pihak swasta. Sebab di sini pihak swasta ni, dari sektor swasta ni dianggap lebih cekap lah kalau berbanding dengan sektor awam. Oleh sebab tu dasar penswastaan ni diyakinilah dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal asing. Kan? Jadi untuk nak menjadikan kita kata dasar penswastaan ni, kita lihat satu, jawatan kuasa penswastaan telah ditubuhkan yang kita namakan dia sebagai Unit Perancangan Ekonomi, iaitu UPE, di mana jawatan kuasa ni dia memberi garis panduan lah kepada kementerian ataupun jabatan yang ingin menjalankan pengerjaan dapat mengalihkan tumpuan kepada pembangunan sektor lain. Kalau tidak, dia terpaksa kena uruskan kita kata banyak perkhidmatan yang terpaksa kerajaan uruskan. Tapi bila sebahagiannya telah diberi kepada sektor swasta, maka ia telah dapat menjimatkanlah kita kata tenaga kerja daripada pihak kerajaan. Okey. Jadi dapat mengurangkanlah beban kewangan dan dapat meningkatkan produktiviti, perkhidmatan dan barangan. Okey, itu dalam dasar penswastaan. So yang keempatnya kita tengok pada dasar hala tuju cara baru. Okey, kalau kita sebut dasar hala tuju cara baru ni, dia adalah tentang pendekatan baru dasar kerajaan di mana bagaimana kita nak membangunkan kawasan luar bandar. Jadi matlamat dia, bila kita nak membangunkan kawasan luar bandar, matlamat dia adalah untuk meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui penglibatan mereka dalam pelaburan. So sekarang nampak tak? Sekarang ni kiranya nak meningkatkan pendapatan petani dengan pekerja desa ni dekat luar bandar ni melalui pelaburan. Maksudnya mereka terlibat di dalam pelaburan. Okey, di sini kita lihat ada 3 strategi yang dilaksanakan dalam dasar ni, iaitu yang pertama, apa yang dibuat dalam dasar ni adalah mengkelompokkan kampung. Apa maksudnya kelompok kampung ni? Maksudnya telah mengkelompokkan kampung menjadi penempatan yang lebih besar supaya kemudahan ni dapat disediakan dengan lebih ekonomik. So kampung-kampung ni telah dikelompokkan. Yang keduanya ialah meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa. Okey, yang ni kita lihat macam mana nak meningkatkan pendapatan petani dengan pekerja desa ni melalui program usahawan desa. Kita pernah dengar kan usahawan desa kan? Jadi usahawan desa ni terlibat dalam industri pembuatan barang. So kiranya nanti dia akan terlibat dalam industri pembuatan barang di kampungnya. So akan dapatlah tambah pendapatan dia. Okey, yang ketiga, pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan. Ini kita kata untuk meningkatkan jugalah pendapatan penduduk luar bandar melalui projek-projek pembangunan yang dijalankan oleh agensi kerajaan. Okey, sekarang kita masuk pula tentang dasar peningkatan daya pengeluaran negara ataupun DPDPN. Okey, untuk dasar peningkatan daya pengeluaran negara ni, DPDPN ni, okey, matlamat dia untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi berterusan. Walaupun negara kita hadapi macam-macam lah pelbagai cabaran ke apa kan, tapi matlamat kita tengok DPDPN ni, dia adalah untuk capai kadar pertumbuhan ekonomi secara berterusan. Dan peningkatan kita kata untuk nak meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi ni penting untuk kita meningkatkan hasil pendapatan negara.
Kalau hasil pendapatan negara meningkat, barulah kadar pertumbuhan ekonomi kita pun meningkat kat situ. Dan DPDPN ni juga memastikan sama ada macam kita kata penggunaan sumber negara ni pada tahap yang maksimum. Ini untuk kita nak elakkanlah daripada berlakunya pembaziran kan. Dan di samping itu kalau kita lihat sektor perindustrian ni pun dapat bersainglah di peringkat antarabangsa. Okey. Untuk strategi DPDPN pula, apa strategi dia? Okey, strategi dia satu adalah untuk membaiki sistem pengurusan operasi. Itu satu. Kan? Yang kedua untuk struktur operasi dia. Yang ketiga untuk penggunaan teknologi yang tertinggi, yang terkini. Dan yang akhir sekali penerapan nilai dan etika kerja yang murni. Jadi kalau kita lihat kat sini strategi DPDPN ni, kita boleh bagi dia kepada 4. Kan? Di mana satu bagi apa tadi? Pengurusan operasi. Yang kedua struktur organisasi dia tu. Yang ketiga teknologi yang terkini digunakan. Dan yang keempat nilai dan etika kerja yang murni. So ini 4 kita kata strategi DPDPN. Okey, kemudian kita pergi pula yang keenam ialah dasar kependudukan. Dasar kependudukan ni telah dikemukakan pada 29 Mac 1984. Kan, macam cikgu cakap tadi matlamat dia adalah untuk mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang 2100. Jadi nanti kita tengoklah sama ada tercapai ke tak rakyat Malaysia ni seramai 70 juta orang. Ini sasaran kita untuk 2100 nanti. Okey. Oleh sebab tu kita tengok pertumbuhan ekonomi dia dalam jangka masa panjang dia. Kenapa kita nak supaya rakyat Malaysia ni mencapai 70 juta penduduk ni? Sebab kita rasa dalam jangka masa panjang dia pertumbuhan penduduk ni akan memberi kesan kepada negara. So kita kata kesan positif lah kat sini. Di positifnya terhadap bekalan tenaga kerja. Kita tengok kan macam sekarang kita kurang bekalan tenaga kerja. Oleh sebab tu kita banyak ambil daripada luar. Kan tenaga daripada luar. Jadi untuk nak tampung lah kita kata pembangunan yang ada. Tenaga kerja yang diperlukan. Oleh sebab tu kita kata itulah. Jadi antara kesan positif dia kata akan dapat kita kata bekalan kepada tenaga kerja. Yang kedua akan meningkatkan produktiviti dan perluasan pasaran. Dan kemudiannya secara tak langsung juga secara tak langsung akan ini yang kedua, ini yang ketiga, perluasan pasaran ni yang ketiga. Yang keempat ni adalah kekuatan politik. Bila kita mempunyai penduduk yang ramai secara tak langsung, politik kita pun akan kuat lah. Dan akhirnya keselamatan negara kita pun akan terjamin. Okey. Itu dari segi pertumbuhan penduduk kita tengok kesan dia dalam jangka masa panjang. So, satu adalah bekalan tenaga kerja, cikgu ulang balik Yang kedua adalah peningkatan produktiviti. Yang ketiga, kita dapat perluasan pasaran barangan kita. Dan yang keempat, kekuatan politik. Akhir sekali adalah keselamatan negara. Dan dasar ni kalau kita lihat kan, dia menitik beratkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara. Yang ni mesti selaras ni tak boleh juga. Kalau tak seimbang pun dia akan jadi lain pula nanti. Kan? Dia mesti selaras dengan kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara. Maksudnya bila kadar penduduk makin meningkat, dari segi pembangunan sosioekonomi ni adalah maksudnya peluang pekerjaan adalah ditawarkan. Dari segi infrastruktur, kawasan perumahan ke apa benda semua adalah disediakan di situ. Maksud macam itulah. Jangan nanti pertumbuhan penduduk ramai, tiba-tiba peluang pekerjaan tak ada. Itu dah jadi tak betul kat situ. Jadi oleh sebab tu kita kata bila kita menyebut mengenai pertumbuhan penduduk ni, jadi mesti adalah penyelarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi. Khususnya berkaitan dengan apa? Bagi contoh kat sini, kemudahan pendidikan, perumahan, kesihatan dan peluang pekerjaan. Macam cikgu sebut tadilah. Okey, so secara tak langsung kita lihat di sini program pembangunan negara yang didasarkan pada unjuran jumlah penduduk ni adalah untuk memastikan supaya pertambahan jumlah penduduk ni tidak mendatangkan masalah kepada negara. Dia adalah kalau penduduk kita kurang pun masalah juga kepada negara, terkurang sangat.
Kan so kita akan jadi apa? Mungkin bekalan tenaga kerja kita memang kurang lah, memang tak adalah, kita banyak bergantung pada tenaga luar. So jadi tak elok jugalah untuk pertumbuhan ekonomi kita juga. Kan oleh sebab tu kalau terlebih pun tak boleh juga kan. Jadi oleh sebab tu kita kata yang didasarkan pengujuran jumlah penduduk ni untuk memastikan apa? Pertambahan penduduk ni tidak mendatangkan masalah kepada negara kita kemudian hari nanti. Okey. Jadi itu je, ada 5 tadi yang cikgu sentuh tadi, iaitu yang pertama adalah apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama adalah dasar pertanian negara iaitu DPN. Kemudian kita ada dasar pensyarikatan. Kemudian yang ketiga kita ada dasar penswastaan. Kemudian yang keempat kita ada dasar hala 7 cara baru. Yang kelima, dasar peningkatan daya pengeluaran negara DPDPN. Dan akhir sekali yang terakhir adalah dasar kependudukan. Paling-paling tak pun di sini kan kita tahulah, kalau kita sebut saja tentang dasar pertanian negara ni adalah untuk apa? Memaksimumkan pendapatan petani, untuk memaksimumkan pendapatan ekonomi pertanian di negara kita, tentang pertanian. Kalau dasar pensyarikatan ni pula untuk apa? Nak jadikan Malaysia sebagai sebuah syarikat, dan rakyat ni kita tak kira lah dia ni pekerja kerajaan ke ataupun swasta ke, mestilah melibatkan diri bersama-sama untuk membangunkan syarikat tersebut, iaitu Malaysia lah. Kalau dasar penswastaan untuk meringankan beban kewangan kerajaan, di mana dan secara tak langsung juga dia dapat meningkatkan kita kata kualiti dan produktiviti perkhidmatan ataupun barangan apabila telah diswastakan, diberi kepada pihak swasta yang handle benda tu. Dan apa lagi yang cikgu tertinggal tadi? Dan dasar apa lagi yang cikgu tertinggal? 3 kan? Okey, dan yang keempat kita tengok dasar hala 7 kan. Okey, dasar hala 7 cara baru. Dasar hala 7 cara baru ni adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar. Kan? Dan yang kelima tadi, dasar peningkatan daya pengeluaran negara DPDPN. Untuk apa? Untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi secara berterusan. Dan akhir sekali dasar kependudukan, di mana kita nak mencapai penduduk kita ni seramai 70 juta orang menjelang 2100. Okey, itu yang dapat cikgu rumuskan daripada dasar pembangunan ekonomi ni. Jadi cikgu harap di sini kamu dapatlah maklumat daripada sini, dan kamu dapat memanfaatkan apa yang cikgu terangkan untuk sesi kali ini. Dan cikgu harapkan semoga usaha kita ni dia berkati dan kita semua berolehlah kejayaan masing-masing. Okey, cikgu selesai di sini dulu. Cikgu harap semua usaha kita akan diberkati dan kejayaan milik kita semua. So, semua orang jagalah kesihatan diri, jaga stay safe bersama keluarga, dan cikgu doakan yang terbaik untuk semua. Okey, so sekian dulu daripada cikgu. Sekian, terima kasih.